Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jatuh kepada semua pelajar. Okey, terima kasih pelajar kerana join kelas hari ini. Ramai juga hari ini, dah 70 lebih dan dekat hampir 80 orang. Okey, jadi pelajar hari ini kita teruskan pembelajaran kita. Topik modul yang terakhir ni, modul yang cikgu post akan ada modul baru minggu depan. Okey, jadi pelajar untuk pelajar yang baru join, pelajar minggu ni cikgu akan proses untuk penghantaran modul. Pelajar minggu depan kelas minggu depan hari Jumaat dengan juga hari Isnin. Jadi cikgu akan buat soal jawab lah tentang kerja khusus. Jadi kita akan evaluasi tengok satu persatu. Mungkin setiap negeri ni berbeza-beza, tapi tak apalah, kita cuba evaluasi. Jadi case by case lah. Kalau contoh Johor dia nak macam ni, okey, Kedah dia nak macam ni, Selangor dia nak macam ni, tak apalah, cikgu dia lari pun lari sikit-sikit je. Tapi cikgu akan bantu. Jadi selepas ni cikgu nak pelajar tuition cikgu akan melalui buat dulu, kita study awal. Bukan nak buat dengan cikgu sama-sama sampai habis, bukan. Maksudnya kita evaluasi soalan tu, jadi pelajar faham, lepas tu pelajar buat, dah selesai. Jadi minggu depan kita akan habiskan. Tadi ada berapa tadi? 43 urus niaga pelajar, bukan sikit pelajar. 43 urus niaga bukan sikit. Saya rasa kalau cikgu awak buat satu sesi tu, saya rasa buat 5 urus niaga pun dah pening lah. Ramai kerenah, macam ni kerenah dia, macam ni kerenah dia. Dari yang ini cikgu akan buat seragamkan. InsyaAllah. Okey, jadi pelajar hari ni kita belajar syarikat berhad. Okey, hari ni kelas sangat penting. Okey pelajar, minta maaf yang ini kerja khusus lah untuk syarikat berhad. Cikgu terlepas pandang. Cikgu terlepas pandang tentang apa? Tentang tempoh. Tempoh untuk apa? Untuk tempoh hanya dikenakan untuk share keutamaan. Dalam nota cikgu dah sebut dah. Untuk share keutamaan saja. Share biasa tak perlu kali tempoh. Cikgu ulang balik pelajar untuk pengajaran cikgu sebelum ni, cikgu gunakan apa? Peratus dia mesti ada tempoh. Tapi pelajar untuk share keutamaan je. Share biasa tidak dikenakan tempoh. Jadi pelajar kena tengok balik soalan-soalan yang lepas kita buat. Okey, jadi pelajar betulkan sikit betulkan sikit. Nanti pelajar kira balik. Alright pelajar, minta maaf minta maaf cikgu buat ralat sikit, pembetulan sikit hari ni. Alright, jadi pelajar kita tengok soalan kita. Sekejap. Okey, alright. Okey, syarikat berhad kita tengok betulkan dulu. Apa yang rasanya yang saya silap minggu lepas, bertengok. Kita tengok daripada soalan 1. Sekejap cikgu tunjukkan soalan 1. Soalan 1 tak ada apa-apa. Soalan 2. Soalan 2 ni pelajar, buang je untuk dividen ni. Dividen ni potong. Untuk tempoh potong. Tempoh potong. Jadi pelajar jangan padam. Pelajar tak padam pada potong makanan. Jadi pelajar tahu. Bila pelajar potong, kenapa? Nanti pelajar fikir, kenapa tak kali tempoh? Jadi kita dah tahu. Maksudnya share biasa tak payah kali tempoh. Boleh pelajar? Jadi pelajar dapatkan jawapan semula Dapatkan jawapan semula. Ini darab je lah. Yang lain semua betul. Jadi pelajar dibetulkan jawapan semua. Alright, nanti cikgu akan post jawapan juga. Nanti pelajar akan buat kiraan semula. Boleh? Untuk share keutamaan saja. Share keutamaan saja. Untuk nak kira tempoh, hanya untuk apa? Share keutamaan. Sebab tu belajar share keutamaan. Kenapa kali tempoh? Sebab belajar peratus dia sama. 7%, nampak tak? Sama. Jadi untuk share biasa tak sama. Dia umumkan bila dia ada untung baru dia umumkan. Tak ada. Sebab tu perlu tak payah kali tempoh dah. Alright. Lepas tu belajar soalan nombor 3. Soalan nombor 3 pun ada tak? Ada. Kita kali tempoh. Betul. Untuk dividen je. Yang ini potong. Betul jadi kirakan semula. Kirakan semula. Boleh? Macam ni senang lah. Ni 75,000 saja. Betul tak? Yang ni kira balik. Cikgu tak boleh kira ni 8%. Kalau 10% senang. Okey, boleh? Untuk ni jadi pelajar tengok soalan nombor 2 ada ralat. Nombor 3 pun ada ralat. Ya betul? Okey, alright. Okey, cikgu share screen. Okey, minta maaf. Okey, alright. Okey, ni ralat. Okey, alright. Boleh Okey. Jadi pelajar, ni semalam saya nak ceritakan lah, ada pelajar mesej kat saya, cikgu, dia dapat apa? Dapat keputusan peksa 93 pelajar. 93 tinggi tak pelajar? Tinggi lah pelajar. 93 tu awak belajar online ni hebat awak. 93. Tahniah pelajar yang mana yang mungkin ada nak kongsikan kegembiraan, nak sharekan cikgu nak cikgu saya punya result macam ni. Tak apa. Jadi
Awak boleh respon dengan cikgu, baru cikgu tahu awak lemah kat mana, jadi cikgu tahu. Boleh belajar? Macam pelajar semalam tu, dia tak pernah pun online dengan cikgu sebab dia bertindih dengan kelas. Tapi dia boleh belajar. Sekarang tak nak diri pelajar sendiri. Nak belajar ke tak nak belajar? Sebab tu, kalau tak boleh online, tak apa, cikgu sediakan recording. Recording pun boleh belajar. Pelajar yang tak ikut recording pun tadi, dapat apa? 93. Belajar pun boleh. Jadi pelajar pun depan saya ni lagi boleh lah. Lagi boleh. Mereka yang belajar secara recording pun dia boleh belajar, tak masalah. Okey, jadi pelajar teruskan. Yang ini soalan 3. Okey, soalan 3 dah habis. Soalan 4 minggu lepas. Soalan 4 betulkan juga soalan 4 betulkan. Okey, tak ada ni, tak ada ni tempoh Untuk apa share biasa tak ada tempoh. Yang ada tempoh untuk apa? Share keutamaan saja. Okey, habis. Soalan nombor 5 kita tak buat kan, kita just pengiraan saja. Betul? Okey, alright, selesai. Okey, ini yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, pelajar, sekali lalu. Cikgu repeat balik. Okey, pelajar, syarikat berhad. Okey, syarikat berhad, pelajar, bilangan ahli dia berapa orang? 2 hingga tidak terhad. Kalau perkongsian 2 hingga 20. Kalau syarikat sendirian berhad 2 hingga 50 sendirian berhad. Kita belajar syarikat apa? Berhad. Apa contoh syarikat berhad? Petronas, betul. Bank-bank, semua bank lah. Bank Islam, Public Bank, belajar CIB Bank, semua sama. Semua syarikat berhad. Apa yang macam mana nak tahu senarai syarikat berhad? Yang disedaraikan dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Belajar boleh tengok. Kat bulletin utama selalu ada. Okey, lepas tu belajar syarikat berhad ni. Ciri-ciri lain ialah ditemukan di bawah Akta Syarikat Malaysia 1965. Kalau perkongsian kita ingat 60 juga 1961. Kena ingat. Cuma perkongsian dia ada tambah. Section berapa? Section berapa? Section 20. Kena tengok balik. Section 25 jadi tengok balik. Okey, 1961. Okey. Ciri lain tentang syarikat berhad ialah penyata kewangan mesti perlu dibentangkan kepada orang awam. Okey, pelajar, skrin boleh nampak besar tak skrin sekarang? Boleh. Boleh. Boleh? Okey, alright. Jadi pelajar boleh pelajar boleh pergi setting tu, pelajar boleh pilih pin kat situ, jadi dia nampak besar sikit. Okey, alright. Seterusnya. Okey, liability adalah terhad, maksudnya sekiranya syarikat mengalami kerugian, pihak yang memberi hutang, contoh bank berhak merampas semua harta, boleh mengambil semua harta syarikat tapi tak boleh harta personal. Harta personal ada rumah, ada kereta, lagi kalau ada isteri yang cantik, dia memang dia tak boleh ambil lah. Okey, alright. Okey, apa tujuan lain ialah mendapatkan keuntungan. Okey, semua perniagaan mendapatkan keuntungan. Okey, alright. 2 dokumen penting yang pelajar kena tahu. Apa dia? Tata wujud dan juga tata urus. Tata wujud tentang apa? Biodata syarikat. Pelajar daripada 6 ingat 2 pun jadilah. Tata urus ni tentang apa? Pengurusan. Pengurusan. Ada 6 ingat apa? Ingat 2 pun jadilah. Alright. Okey, lepas tu belajar share. Share ni ada 2. Share apa? Share biasa, share keutamaan. Semua kena tahu. Okey, share ni sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab tak ada share, kita tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Sebab kita tak ada nak jual share, kita tak ada modal, tak ada duit. Betul? Jadi belajar, kita dapatkan duit daripada orang ramai melalui jualan share. Share ada 2, share biasa, share keutamaan. Okey, hari ini perbezaan ni sangat penting. Sebab apa? Kita akan buat soalan yang mengenai tentang 2 jenis share ni. Okey, jadi untuk share biasa, sekali lalu berhak mengundi ahli lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah. Sini ahli lembaga pengarah. Yang ini tidak berhak mengundi ahli lembaga pengarah. Okey, dividen ni adalah tidak tetap. Dividen ini adalah tetap. Okey, lepas tu belajar perbezaan lain ialah terima dividen selepas share keutamaan. Okey, terima dividen sebelum share biasa. Maksudnya siapa yang dapat share dulu, share keutamaan akan dapat dulu, barulah share biasa. Okey, dan last sekali ialah tiada tunggakan dividen untuk share biasa. Tiada tunggakan. Manakala share keutamaan akan menerima tunggakan. Okey, hari ini kita akan selesaikan semua jenis soalan tentang syarikat. Okey, lepas tu belajar cara nak jawab. Cikgu gunakan yang ni lah. Okey, ada 5 step. Yang pertama ialah apa? Modal dibenarkan. Berapa banyak jumlah maksimum yang dibenarkan? Berapakah modal share yang didaftarkan kepada Akta Syarikat Malaysia? Ini belajar Okey, jadi berapakah yang didaftarkan dalam bursa saham? Jadi belajar contoh kita ada 100. Jadi 100. 100 ni 100 unit. Kita tak nak jawapan dalam 100 unit. Kita nak jawapan dalam bentuk RM. Jadi macam mana dalam bentuk RM? Unit kali dengan harga jualan seunit. Boleh? Ni antaranya. Okay, siap boleh tak kakak? Okey, alright. Okey, habis. Okey, lepas tu modal diterbitkan. Apa maksud terbit? Terbit ni ialah jual. Pelajar untuk modal diterbitkan dan berbayar mesti tulis sekali. Pelajar jangan tulis modal diterbitkan je, mesti tulis diterbitkan dan berbayar. Apa maksud berbayar? Dapat duit. Jual dapat duit. Itu je paling senang nak faham.
Modal diterbitkan ialah modal dijual atau membayar. Okey, jadi pelajar daripada 100 unit, cikgu ambil satu lah. Kita ambil berapa unit? Contoh, kita ambil 80 unit. Jadi 80 unit automatik dijual. Jadi berapa tidak diterbitkan? Tidak diterbitkan atau belum dijual, maksudnya berapa? 20 unit. Jadi pelajar kena tahu. Ini konsep asas. Okey, yang ini memang tak sebut dalam soalan, pelajar kena tahu sendiri. Okey, dan last sekali ialah dividen. Okey, dividen cikgu besarkan sikit. Cikgu highlight kat sini. Okey, semua dividen mesti rujuk modal diterbitkan. Nombor 2. Nombor 2 mesti rujuk. Okey, alright. Mesti rujuk. Kenapa? Kita akan bagi bonus kepada mereka yang beli saham kita. Alright, dia ada dua jenis. Okey, sama ada dia bagi peratus. Kalau dia bagi peratus, pelajar mesti kali dengan RM. Mana RM? Yang ini RM. Kali yang ini. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk RM, dividen dalam bentuk RM, iaitu dividen adalah 7 sen, dividen adalah 8 sen, dividen adalah 10 sen. Kita ambil mana? Kali dengan unit. Kali dengan apa? Unit. Ni unit dia. Okey, alright. Okey, yang dekat sini, pelajar kena ikut, kena ingat, okey, dalam nota tu cikgu dah bagi tahu. Pelajar, okey, kat sini cikgu tak catat. Cikgu tahu tengok sini. Kalau cikgu tengok nota, kat situ dah beritahu. Pelajar, untuk share keutamaan, perlu kali tempoh. Share keutamaan saja. Share biasa tak perlu. Boleh pelajar? Itu yang cikgu lepas pandang. Cikgu tengok nota ni. Kalau pelajar tengok nota pelajar tu, cikgu ada tulis. Ada tak kat bawah tu ada tulis? Pelajar, kat nota tu ada tulis tak? Cuba tengok. Ada tak? Hanya share keutamaan saja yang perlu dikali tempoh. Ada tak? Ada kan? Share keutamaan saja, bukan share biasa. Share biasa tak perlu. Jadi cikgu pun terlepas pandang kat situ. Jadi kena hati-hati. Okey, jadi pelajar kena ingat kat sini. Okey, untuk share keutamaan saja perlu kali tempoh. Tempoh dari mana? Modal diterbitkan kepada dividen interim. Okey, lepas tu dividen akhir pergi kepada sini. Okey, untuk tempoh untuk share biasa tak payah. Share biasa tak payah. Tak payah tempoh. Alright, ini secara lalu nak belajar minggu lepas. Okey pelajar, jadi minggu lepas pelajar kita tengok soalan sekejap pelajar. Kita tengok soalan pengiraan jad. Jadi pengiraan dah selesai. Kita dah habis dah. Nanti kita tengok sekali lalu. Okey pelajar, hari ni kita nak fokus pada ledger dan juga pada PKK. Okey, alright. Sebelum tu pelajar, kita tengok jap soalan nombor 6 jap. Boleh tak? Tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, selak jap soalan nombor 6. Okey, yang lain-lain semua dah ada. Yang lain-lain semua dah ada jawapan. Okey, jadi pelajar boleh lihat. Okey, soalan nombor 6 dia cerita pasal apa? Share biasa saja. Betul, dia ada share biasa saja kan? Ya, share biasa saja. Okey, dia ada share biasa saja. Jadi pelajar tengok jap Okey, jadi pelajar cikgu nak besarkan sikit. Okey, jap cikgu nak besarkan sikit. Okey, boleh nampak Okey, pelajar. Jadi untuk share biasa, untuk soalan nombor 6, okey, soalan nombor 6 yang kebat dia. Okey, kebat dia dekat mana soalan nombor 6? Kebat dia adalah dekat sinilah. Wang lebihan dipulangkan. Okey pelajar Jadi pelajar nombor 5 kita dah bincangkan pada minggu lepas. Okey pelajar, nombor 6, pelajar, berapa wang lebihan dipulangkan? Okey, dekat mana ayat dia? Ayat dia dekat tengah-tengah ni. Betul? Okey, alright. Okey, kita baca sekali dulu. Pada 1 Januari 2019, modal berdaftar syarikat Sawani Berhad terdiri daripada 20 juta. Share biasa berharga 50 sen. Okey, berikut ialah maklumat mengenai syarikat. Okey, dia dah bagi akaun bank, dah bagi akaun modal. Okey, selesai. Okey, alright. Nanti ini kita gunakan untuk apa? Bila kita buat akaun nanti. Bila kita buat akaun ni akan jadi baki BB dalam akaun nanti. Okey, pada 1 Februari 2019, syarikat telah menerbitkan 9 juta. Menerbitkan 9 juta share biasa pada orang awam pada nilai tara. Nilai tara dia berapa sen? 50 sen. Alright, jadi 9 juta kali dengan 50 sen. Kita belum bincang lagi kan ni? Dah bincang ke belum? Belum kan? Cikgu suruh awak buat sendiri kan yang ni? Okey, jadi 9 juta kali 50 sen. Berapa dapat? Tolong cikgu. 4 juta 500 ribu, betul tak? 4 juta 500 ribu. Betul, 4 juta 500 ribu. Okey, alright. Okey, pada tarikh tutup permohonan iaitu pada 28 Februari 2019, jumlah wang permohonan yang telah diterima ialah 11 juta 500 ribu. Okey pelajar. Ini pelajar dia telah terima. Terima berapa? Dia telah terima sebanyak 11 juta 500 ribu share dia. Jadi berapa wang lebihan dia pulangkan? Berapa wang lebihan? Wang lebihan itu dipulangkan kepada pemohon yang tidak berjaya pada 16 Mac. Okey pelajar. Berapa dipulangkan? Bagaimana pelajar nak ukur?
RM1.250.000. Okey, bagus. Itu pelajar dah faham. Okey, jadi pelajar dah faham tu dah okey. Jadi pelajar, bagi pelajar yang mungkin keliru, dia keliru dengan nombor 6, nombor 5. Nombor 5, kita terus tolak saja. Kita tahu diterbitkan 4 juta. 4 juta, terbit 4 juta. 4 juta kali dengan RM1. Jawapan dia berapa? RM 4 juta lah, sama. Betul? RM 4 juta. Okey, minggu lepas kita buat RM 4 juta 800,000, terus tolak je lah 4 juta. Dapatlah jawapan. Berapa jawapan dia? 800,000. Betul? 800,000 jawapan minggu lepas. Okey, ini pelajar, tapi jawapan ini RM. RM dengan RM kita boleh tolak. Boleh, tak ada masalah. Kita dapat jawapan terus RM. Tapi pelajar, yang ini pula dia bagi. Jangan keliru lah. Ramai pelajar careless ni. Ini dia bagi dalam bentuk apa? Dia bagi dalam bentuk share. Share, unit. Betul. Okey, jadi kali apa? Kena kali tukar pada RM dulu. Okey, macam mana nak tukar RM? Jadi kalikan dengan 50 sen. RM 50 sen. Okey, berapa dapat? RM 5 juta. 5 juta 750,000. Betul? 5 juta 750,000. Jadi pelajar, kita betul. Okey. Jadi kita nak jual 9 juta unit je. Tapi pelajar, apa masalah dia bila kita nak jual tu, tapi kita terima duit orang yang nak beli saham kita ialah 11 juta 500,000, melebihi. Tadi dia bagi dalam bentuk share, tukar pada RM. Jadi maksudnya apa? Kita dah terima duitnya ialah 5 juta 750,000. Jadi pelajar, kita kena pulang balik. Sebab apa? Kita berhak dapat hanya 4 juta 500,000 je yang kita terbitkan. Jadi macam mana dapat lebihan? Tolakkan. Okey, berapa tolak? Pelajar tolak dapat berapa? RM 1 juta 250,000. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Betul. Tolakkan saja. Jadi wang lebihan dipulangkan, pelajar kena ambil kat sini lah. Yang inilah. RM 5 juta RM 5 juta 750,000. Tolak dengan apa? Tolak dengan RM 4 juta 500,000. Jadi kena tahu tu. Jadi jangan terperangkap Jangan terperangkap. Jadi cikgu bagi dua variasi soalan. Nampak macam sama tapi tak sama. Nampak je macam sama. Okey, jadi soalan cikgu 1 hingga 6 sebenarnya lebih susah dah. Kalau yang dah buat dah boleh khatam sampai nombor 6 ni dah boleh buat soalan-soalan apa pun awak boleh langgar dah. Boleh langgar. Okey, selesai. Okey, boleh ni? Ada nak tanya soalan? Boleh. Okey, ingat. Untuk saya ulang balik kesilapan saya minggu lepas ialah apa? Saya nyatakan apa? Semua peratus adalah untuk dividen kali dengan tempoh. Betul? Hanya untuk share keutamaan saja kali dengan tempoh. Share biasa tak payah kali tempoh. Boleh? Itu kena betulkan balik kena betulkan balik. Highlightkan balik dekat nota tu. Okey, saya teringat bila saya tengok nota yang saya berikan kat awak tu lah. Kalau cikgu tengok nota PowerPoint cikgu tu tadi tak nampak. Tu yang cikgu tak perasan. Bila cikgu sini baru cikgu perasan ni nota. Okey? Tengok balik sini. Alright? Okey, jadi pelajar hari ni kita nak tengok balik. Okey, hari ni nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar habiskan pengiraan 5 step kita dah habis. Dah habis. Sekarang kita nak belajar jenam dan ledger. Jenam dan ledger. Okey. Jenam ni ledger lagi banyak keluar daripada jenam. Tapi pelajar kalau pandai ledger, jenam mesti pandai. Kalau pandai ledger, jenam mesti pandai. Okey, jadi jadi pelajar kita tengok ledger dulu. Kita tengok ledger. Okey. Nampak macam banyak. Ni ledger kan. Nampak macam banyak. Okey, sebelum nampak banyak tu, cikgu nak potong dululah. Cikgu nak padam dulu. Cikgu nak ambil contoh share biasa dulu. Okey, cikgu nak ambil share biasa dulu. Tak nak nampak macam banyak sangat. Awak ingat nanti awak fikir banyak sangat nanti opening. Awak tak payah padam. Awak tengok cikgu punya je dulu. Okey. Dalam penyediakan ledger pelajar, kita nak rujuk mana? Kita hanya rujuk dekat mana pelajar modal diterbitkan saja. Modal diterbitkan dan berbayar. Pelajar kita rujuk ke situ. Kita ada 5 step. Modal dibenarkan, modal diterbitkan, modal tidak diterbitkan, dividen entry, dividen akhir. Semua nak boleh je? Tak. Dalam syllabus hanya merujuk pada modal diterbitkan saja. Boleh bayar dan berbayar. Okey. Jawapan kat sini mestilah jawapan dia dalam RM. Lepas tu kita buat pengiraan tadi. Tak nak unit. Dalam sini adalah jawapan bagi RM. Sebab duit RM. Sebab akaun kita bentuk RM. Okey. Itu kena jelas. Okey. Settle. Okey. Jadi pelajar kat sini ada berapa step? Dia ada 2 step saja. 2 step saja.
Okey, jadi kena ingat 2 step. Okey, sebab tu dekat ledger pun, dekat journal tadi ada 2 step. Okey, step yang pertama. Okey, pelajar, buka akaun permohonan share biasa. Buka permohonan share biasa. Okey, permohonan share biasa buat. Okey, permohonan share biasa. Kalau share taman kena buat asing, jangan campur. Buat permohonan share biasa. Sebab tu dalam akaun awak, nota awak ada 2 permohonan. Okey, cikgu rujuk share biasa dulu. Okey, debit. Debit ni step pertama, debit. Tulis apa? Modal share biasa. Okey, nak ambil nombor-nombor apa? Semua nombor ini ada dekat mana? Modal diterbitkan. Modal diterbitkan. Contoh, saya nak ambil soalan nombor apa yang suruh buat akaun Soalan nombor 3 rasanya buat akaun. Betul tak? Nombor 3. Nombor 3 buat akaun. Okey, berapa modal diterbitkan? Tengok jawapan kita. Berapa modal diterbitkan? Ini. Berapa diterbitkan? 750,000. Jadi pelajar, kita buat. Cikgu terus buat dulu Okey, permohonan share biasa. Kita terus tulis apa? Tadi cikgu abaikan dulu. Lepas ni cikgu buat tadi. Nanti confuse. Jadi pelajar, cikgu tulis apa? Modal apa? Share biasa. Berapa ribu? Ya, betul. 750,000. Pelajar, dalam PSA tak ingat tulis SB Sebab ruang tak cukup ni, cikgu tulis SB. Dalam PSA jangan dalam PSA mesti tulis apa? Share biasa. Kena ingat. Tulis singkatan salah. Okay, alright. Okay, habis. Itu jawapan dia. Okay, yang kedua. Apa yang kedua? Okay, yang kedua pelajar, buka akaun modal. Dah tulis modal tadi, buka akaun modal. Akaun modal tulis apa? Permohonan. Ini step yang pertama. Okay, permohonan. Jadi pelajar, berapa nilai dia? Sama. Nilai dia mesti sama. 750,000. Jadi kalau jawapan tadi, kita buka akaun permohonan. Mana akaun permohonan? Kat bawah. Cikgu dah sediakan akaun modal dah ada kat bawah. Cikgu dah sediakan. Okay, tulis apa? Tulis permohonan share biasa. Okey, betul. Cikgu tulis ringkas okey, buat catatan sikit. Jangan tulis singkatan. Okey, 750,000. Itu step pertama. Boleh, step pertama. Step pertama. Okey, step yang kedua. Kita buka sini Telegram pula. Okey, yang kedua adalah apa yang kedua? Yang kedua adalah pelajar kita dapat duit dan berbayar. Tadi yang pertama modal diterbitkan, sekarang dan berbayar. Dapat duit. Bila dapat duit, ialah dapat duit dalam bentuk bank Check lah. Takkanlah nak bayar 750,000 pakai duit cash pelajar. Bila nak habis kira pelajar? Lagi kalau dia bagi dalam duit RM1 tu, Allah jenuh kita nak kira. RM1 okey lagi. Kalau dia bagi siling, habis kita. Pelajar, jadi pelajar mesti dalam bentuk cek. Bank. Okey. Jadi pelajar bila dapat duit? Okey, pelajar. Akaun bank ni kategori apa pelajar? Asset ke liability? Bank? Asset. Bank asset. Okey, bank adalah asset. Asset rumah dekat mana? Debit ke kredit? Debit. Jadi debit apa? Menambahkan bank. Kredit adalah mengurangkan bank. Itu konsep dia. Jadi pelajar menambahkan apa? Masuk menambahkan bank. Duit masuk lah. Duit masuk akan menambahkan duit kita dalam bank. Kalau mengurangkan duit keluar, akan mengurangkan duit kita dalam bank. Boleh pelajar? Okey, jadi pelajar bila kita jual terbitkan kepada orang awam, dan tentu kita dapat duit. Dapat duit kita akan letakkan dekat sini. Okey, ini nombor 2. Okey, kita akan dapat duit dari apa? Daripada permohonan share biasa. Cuma pelajar confuse, cikgu kenapa dia tak nak tulis modal diterbitkan? Memang dia tak tulis. Dia tulis nama dia permohonan share biasa. Inilah bahasa akaun yang digunakan. Boleh pelajar Okey, jadi tulis permohonan share biasa, masukkan. Berapa nombor dia? Nombor dia sama macam tadi. Yang tadi berapa ni nombor dia? Semua rujuk modal diterbitkan 750,000. Okey, lepas tu nak ambil apa? Terus masuk dalam akaun permohonan. Tulis apa? Bank. Tulis apa? Nilai dia sama 750,000. Senang je pelajar. Jadi pelajar terus masukkan. Saya masukkan sini. Okey, bank ada kat debit ni. Cikgu terus masukkan, cikgu pakai pen lain. Okey, nak tulis apa? Permohonan share biasa. Berapa nilai dia? 750,000. Okey, betul? 750,000. Okey, nak masuk debit ke kredit? Terus masuk dalam permohonan, pindahkan balik nombor 2. Nak tulis apa? Bank. Berapa nilai dia? 750,000. Okey, nombor dia, kesimpulan dia, nombor dia semua sama. Senang kita. Kenapa sama? Sebab kita dalam satu aras je, iaitu modal diterbitkan saja kita masukkan. Alright? Okey, jadi pelajar nak imbang tak? Tak payah. Macam ni je, biar je. Yang imbang, permohonan mesti imbang. Permohonan dah imbang. Macam ni je. Tak payah buat lain-lain pelik-pelik jangan dah. Tak payah buat. Bank, cikgu kenapa bank tak nak imbangkan HB? Sebab bank ni, kita duit kita dalam bank macam-macam. Bukan cerita untuk share je. Kita nak bayar gaji, nak bayar sewa, bayar insurans. Tapi dia tak payah tunjukkan. Tak perlu ditunjukkan. Sebab soalan skop dia pendek, jadi kita buat macam ni saja. Tak payah tutup apa-apa. Okey, selesai. Okey, siapa nak tanya?
Siapa nak tanya? Ada tak nak tanya? Ha. Tak payah. Nilai dia letak saja. Ambil kat mana nilai dia tadi? Model diterbitkan. Diterbitkan. Ya betul. Okey, pelajar-pelajar dalam peksa saya tak nafikan lah. Bila keluar soalan ni pelajar tak nak buat. Ramai tak nak buat. Kenapa? Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Dia nampak macam buku teks tu macam complicated sangat akaun dia. Kan? Tak payah. Ini saja. Ini saja. Pelajar Okey, kalau ada share biasa cikgu, share biasa kena buat 2 kali lah. Permohonan kena buat akaun permohonan apa? Akaun permohonan apa? Share keutamaan. Buat satu lagi. Konsep dia sama tak? Sama. Debit ialah modal, share keutamaan. Betul. Kredit dia apa? Bank. Lepas tu buka akaun bank. Bank tak payah. Bank boleh kongsi. Kat sini bank kita boleh kongsi share keutamaan dengan share biasa. Share biasa, lepas tu buka akaun lagi satu. Akaun apa? Modal, share keutamaan. Kredit apa? Permohonan, share keutamaan. Itu je. Nombor apa? Ambil lah nombor dekat modal diterbitkan untuk share keutamaan. Itu je. Okey. Lepas tu nota awak jadi apa? Jadi banyak. Dekat nota awak, bila ada 2 share, dia akan jadi banyak. Mana share dia? Mana dia punya ni banyak je? Yang ni, yang cikgu counting ni. Jadi kalau untuk share keutamaan, kalau ada share keutamaan, okey, cikgu buat balik sekali lalu. Ulang balik 2 step juga. Ulang balik untuk 2 step. Apa 2 step untuk permohonan? Yang pertama ialah permohonan share keutamaan. Tulis modal share biasa, share keutamaan masuk dalam permohonan modal share keutamaan. Tulis apa? Permohonan share keutamaan. Ambil nombor kat mana? Ambil nombor dekat modal diterbitkan. Lepas tu dapat apa? Dapat duit. Duit kat mana? Bank. Masuk dalam bank. Permohonan share biasa. Okey, akaun bank boleh share. Kenapa boleh share dua-dua? Biasa ada keutamaan apa? Sebab akaun bank tak ada nama. Tak ada nama SK, tak ada nama SB, tak ada. Jadi pelajar, kita boleh guna. Kita boleh guna. Jadi boleh masukkan dua-dua. Tapi untuk permohonan boleh share tak? Tak boleh. Permohonan share biasa, share biasa. Share keutamaan, share keutamaan. Pelajar, dia bersendiri. Jadi masukkan dalam dekat sana. Dekat akaun bank. Yang kedua, ambil. Masukkan nombor dia sama. Samalah berapa modal terbitkan. Alright? Okey, jadi kalau merujuk pada soalan nombor 3, dah siap dah jawapan kita. Cuma pelajar kena letak tarikh. Okey, berapa tarikh dia? Cuba tengok sikit tarikh dia. Ada tak tarikh dia? Bila kita terbit dan dapat duit. Terbit dulu. Bila kita terbit? Kita terbit adalah pada 1 Mac. Baca ayat ni betul-betul. Betul tak? Kita terbit ialah pada 1 Mac. Betul? Bila dapat duit? Dia beli dan dibayar penuh. Bila dapat duit? 28 Mac. Boleh punya? Okey, jadi nombor 1 step 1 1 Mac. Step 2 ialah 28 Mac. Jadi pelajar tarikh kena buat tarikh kena buat. Okey, jadi pelajar 2019. Jadi pelajar nak tulis tahun lagi baguslah. Tak tulis tahun pun tak apa tapi tulis tahun lagi baik. Jadi step number 1 kita bermula dekat sinilah. 2019 Mac 1. Okey, lepas tu masukkan sini 2019 Mac 1. Okey. Step number 2. Step nombor 1. Step number 2. Step number 2 kita dapat duit bila? Dapat duit pada hujung. Pada hujung bulan Mac. Betul? Mac 31 kan? Betul? Okey, masukkan dekat sini. Berapa? 2019 Mac 31. Okey, selesai. Okey, tarikh mesti lengkap. Okey, boleh buat tak? Boleh cikgu. Boleh okey, alright, betul. Boleh. Yang modal keutamaan pun ambil diterbitkan lah. Ya, sama. Kalau kat sini, kalau contoh kita ambil contoh soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 2 kan ada kan? Jadi untuk bila buat akaun soalan nombor 2 tak nak akaun, tak nak buat akaun. Jadi lepas tu cikgu tak gunakan soalan sini. Okey, kalau share keutamaan kita ambil ni lah. 20 juta. Ya, untuk buat permohonan share biasa, kita ambil apa? Share biasa yang ni. 17,500,000. Okey, boleh? Okey, alright. Kalau ada 2 share, nanti kita tengok soalan belakang ada tak? Okey. Alright, okey. Jadi kita tengok jap, habiskan jap. Soalan nombor apa? Berikut soalan nombor 4. Okey, soalan 4 suruh buat akaun tak? Ada. Soalan 4 suruh buat akaun. Ada. Soalan 4 suruh buat akaun. Okey. Mana akaun? Ni akaun kita. Soalan nombor 4. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, yang ni cikgu copy buat di atas lah. Senang.
Okay, siap. Yang ini kena ke atas ni. Okay, alright. Jadi pelajar berpandukan soalan nombor 4. Okay, ni soalan 4. Okay, nak rujuk mana tadi nombor kat mana? Modal diterbitkan. Berapa terbitkan? 1,750,000. Betul, jadi masukkan. Okay, jadi kita yang penting kita kena tengok tarikh dulu. Tarikh. Bila tarikh diterbitkan dan berbayar penuh. Baca soalan. Ada tak terbit? Mana terbit tadi? Soalan nombor 4 cari terbit. 1 Mac 2019. Okey, terbit 1 Mac. Okey. Jadi berbayar bila? Bila berbayar? Terbit dan dibayar penuh. Dibayar penuh bila? 30 Mac. 30 Mac. Okey, alright. Jadi kita buat. Step number 1 ialah Mac 1, step number 2 ialah 30 Mac. Jadi kita buat terus. Nombor semua sama. Berapa juta nombor dia? 1,750,000. Jadi apa nak buat? Okey, kita buat debit dulu. Step pertama ialah debit permohonan. Debit permohonan. Jadi kita masukkan. Okey, 2019 Mac 1 debit apa? Permohonan. Pelajar dalam peksa jangan tulis singkatan tulis penuh. Jadi cikgu tulis SB dulu berapa jumlah ada? Cikgu bukan modal. Betul. Bagus. Pandai. Modal. Okey, modal. Modal apa? Share biasa. Bagus. Okey, bagus. 1,750,000. Okey, alright. Lepas tu terus masuk dalam akaun modal. Cikgu dah sediakan dah. Ada tak kemungkinan akaun lain? Tak ada. Ini saja. Ini saja. Dan silibus memang ini saja ditunjukkan. Okey, 2019 tarikh yang sama. Mac 1. Okey, tulis apa? Permohonan. Permohonan share biasa. Ya, betul. Permohonan share biasa. Okey, berapa juta? 1,750,000. Okey. Kenapa kadang-kadang benda ni jadi susah? Jadi susah nak ingat sebab apa belajar? Sebab dia tak ada relate dengan topik lain. Tak relate dengan topik lain tu yang jadi dia susah. Nak kena ingat. Kena ingat. Okey, alright. Habis. Yang kedua. Bila kedua dapat apa? Dapat duit. Dapat duit apa? Dapat duit mesti bank lah. Start dengan bank. Bank mesti debit. Okey, 2019. Bila dapat duit? Mac 30. Betul? Okey, tulis apa? Permohonan. Permohonan apa? Share biasa. Berapa nilai dia? 1,750,000. Okey? Alright. Pindahkan terus. Pindahkan terus dalam apa? Dalam pindah dalam permohonan. Okey. Dalam peksa mesti nak ikut susunan ke? Ada tadi kita buat bank kat tengah-tengah. Ini modal tak kisah. Peksa akan tengok je. Asalkan ada 3 akaun ni, jadi betul lah tu. Tak kisah. Ikut kesusunan pelajar. Okey. Jadi ini terus masukkan 2019. Mac 30. Okey, nak tulis apa? Bank. Okey, berapa nilai dia? 1,750,000. Okey, ada nak tanya apa tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Alright. Nampak je macam susah, senang je. Bayang Okey, alright. Okey, selesai soalan ni. Okey. Sekarang pelajar, kita tengok soalan kebat. Okey, kebat dia apa? Soalan 5 dan 6 lah kebat. Kenapa ada kebat? Sebab ada wang lebihan dipulangkan. Bila wang lebihan dipulangkan, dia melibatkan bank. Jadi pelajar transaksi lain. Dulu saya ajar, pelajar start 2009. Pelajar saya kat Berhad ni cikgu dah ajar dah. Asyik dia keluarkan awal-awal kebat dia. Cikgu dah awal-awal dah keluarkan dulu pelajar. Tahun 2009 dulu cikgu dah keluarkan dulu soalan-soalan ni. Soalan seperti apa? Wang lebihan dipulangkan. Pelajar Lepas tu pelajar 2017 dah ada dalam silibus dah. Dalam silibus dah ada wang lebihan dipulangkan. Tapi tak pernah keluar peksa lagi lah. Sebab apa? Cikgu keluarkan soalan tu supaya pelajar faham. Nak fahamkan konsep. Bila belajar dekat U nanti, belajar dekat matrik ke, belajar dekat diploma ke belajar akan guna akaun syarikat ni mesti awak belajar. Awak belajar share ni, belajar punya. Belajar, dia ada benda keluar benda tu. Jadi cikgu upgrade soalan tu, kasih faham je. Pelajar sebab tu belajar, saya ingatkan pelajar, nota saya lepas habis form 5, lepas habis SPM, jangan bagi orang. Bawa nota tu, kalau awak ambil akaun, awak bawa lah. Kalau awak ambil engineering, takkan nak bawa nota akaun lah. Belajar, okey. Kalau ambil course akaun, bawa balik. Modul saya tu semua guna. Masa awal diploma, masa awal matrikulasi, semua guna. Jangan buat. Nanti tak payah minta cikgu. Cikgu nak soalan, nak nota, tak payah. Semua ada dalam tu. Okey, jadi pelajar kita tengok soalan fokus. Soalan nombor 5.
Okey, mana soalan nombor 5 cikgu ni? Sekejap cikgu cari jap. Okey, soalan nombor 5. Okey, berapa diterbitkan? Kita dah tahu dah berapa terbitkan? 4 juta. Betul je? 4 juta. Ini yang kita terbit. Betul. Betul. Berapa tarikh dia? 1 Januari. Betul? Okey. Bila dapat duit? Okey. Telah diterima oleh pihak syarikat. Wang lebihan telah dipulangkan. Okey. Maksudnya pelajar dia terbit dan juga dapat duit. Okey. Dapat duit hari sama. Januari 1. Tapi duit dipulangkan. Dia pulangkan duit. Bila dia pulangkan duit? Mei 10. Betul. Bila dia pulang, berapa nilai dia pulangkan? Dia pulangkan berapa ribu? 800 ribu. Betul tak? Betul. Okey, betul Okey, yang ini pada tarikh tutup permohonan sebanyak 4 juta telah diterima oleh syarikat. Dia tak cakap tarikh bila. Wang lebihan dipulangkan. Okey, lebihan dipulangkan pada 10 Mei. Jadi kalau tarikh dia tak sebut, kita anggap tarikh itu sama dengan tarikh yang diterbitkan. Alright? Okey, jadi pelajar kita teruskan buat soalan. Bagaimana buat soalan ni? Okey, pelajar dia lain sikit, okey, alright. Jadi ini permohonan si biasa. Kita buat ni dulu. Okey. Boleh Okey, kita buat konsep yang sama. Okey, yang pertama, debit permohonan. Bila tarikh dia? Tadi Januari 1 Januari 1. 1. Okey, nak tulis apa? Modal share biasa. Okey, berapa nilai tadi? 4 juta. RM 4 juta, betul? Betul. 4 juta. Okey, lepas tu nak masuk mana? Terus masukkan dalam modal. Okey, 2019 Januari 1. Okey, tulis apa? Permohonan share biasa. Berapa juta? 4 juta. Ingat, jangan tulis singkatan. Baik kita tulis penuh. Okey, selesai. Okey, bila dapat duit? Yang kedua. Bila dapat duit? Dapat duit pelajar. Okey, tarikh yang sama dapat duit debit bank. Okey, 2019. Januari 1 dapat duit. Okey, tapi dapat duit bukan 4 juta. Kita tak dapat duit 4 juta. Kita dapat duit lebih daripada 4 juta. Berapa dapat duit? Ya, betul. 4 juta 800 ribu. Jadi pelajar kena tulis sini. Permohonan share biasa. Berapa juta? 4 juta 800 ribu. Okey. Jadi pelajar terus masuk dalam permohonan 2019. Jadi pelajar Januari 1. Tulis apa? Bank. 4 juta 800 ribu. Okey. Okey. Tadi kalau ikutkan step kita dah habis. Tapi kenapa tak imbang pula ikut permohonan? Tadi semua kita buat imbang. Nombor 3 imbang, nombor 4 imbang. Ini tak imbang. Okey. Sebab kita perlu pulangkan duit. Bila perlu pulangkan duit, duit masuk ke duit keluar? Cikgu tanya. Keluar. Okey. Keluar. Jadi keluar dekat sini lah. Wang keluar dekat sini. Jadi berapa nak keluarkan? Bila tarikh nak keluarkan? 2019. Tarikh bila tadi? Mei berapa? Mei 10. Mei 10 kita keluarkan. Keluarkan duit. Keluar duit nak tulis apa? Permohonan. Berapa permohonan dia? Berapa kita pulangkan? 800 ribu. Okey, ada tak permohonan sebelum ni? Ada. Kat atas. Betul? Okey, nak tulis apa? Tarikh lain Mei 10. Tulis apa? Bank. Berapa nilai dia? 800. Okey, 800 ribu. Okey, jadi pelajar tutup balik akaun. Imbang tak? Permohonan yang imbang. Yang lain, akaun lain tak payah imbang. Tambah lain, comot sikit cikgu buat ni. Tak cukup kotak. Tak cukup kotak. Okey, selesai. Okey, itu saja. Kalau ada wang lebihan dipulangkan. Okey, boleh ni? Boleh. Okey, cuma tambahan dia apa? Tambahan dia warna hijau je. Yang tambahan warna hijau. Step nombor 1 tadi warna biru sama. Step nombor 2 warna purple. Step nombor 3 ialah hijau. Itu wang lebihan yang dipulangkan. Okey, dalam buku teks dah ada. Dah sejak tahun 2018 untuk ni dah ada keluarkan tapi tak pernah keluar SPM lagi lah. Tapi silver dah ada. Okey, alright. Okey, last kita habiskan 2000. Okey, ada pertanyaan tak? Pertanyaan. Ada siapa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Boleh faham Tak ada. Okey, kalau boleh faham, kita buat nombor 6 last. Kita buat nombor 6 sebab nombor 1 hingga nombor 6 ni sangat penting. Itu soalan mukadimah awak. Jadi kalau pelajar buat lepas ni dah belajar topik lain lupa, buat balik soalan 1 hingga 6, awak dah akan buat balik soalan SPM, semua awak boleh buat.
Okey, nombor 6. Okey, nombor 6 kita dah tahu dah. Bila kita terbitkan ialah 1 Februari. Betul, 1 Februari. Okey, bila dapat duit? 28 ni. Tarikh tutup dapat duit ialah 28 Februari. Nampak? Ada 3 tarikh berbeza. Alright, dan bila pulang duit? Telah dipulangkan pada pemohon pada bila? 16 Mac. 16 Mac. Cikgu tak ingat ni. Awak kena bantu cikgu. Okey, terbit ialah step number 1 1 Februari 1. Berapa nilai dia? 4,500,000. Okey, lepas tu dapat duit bila? 28 Februari. Dapat duit berapa? Dapat duit ialah 5,750,000. Betul tak? 5 juta. Kita dapat duit lebih. Sebab tu ada pulang. Berapa nak pulang? 1,250,000 pada bila? 16 Mac. Okey, boleh ni? Okey, boleh kita buat? Boleh Okey, kita cuba buat. Okey, kita buat try count. Okey, permohonan. Okey, bila tadi tu? Yang pertama tadi? Februari 1. Februari 1. Okey, Februari 1, 2019. Okey, tulis apa? Modal. Share biasa. Okey, berapa nilai dia? 5 juta. 4,500,000. 4 juta 4 juta ke 5 juta? 4,500,000. Okey, 4,500,000. Sorry, 4,500,000. Betul? 4,500,000. Okey, masuk dalam akaun modal. Step yang pertama, 2019. Februari 1. Februari 1. Permohonan. Okey, tulisan cikgu jelas tak? Tulisan cikgu boleh baca? Boleh Okey, alright. Permohonan share biasa. Okey, 4,500,000. Okey, ini step pertama. Ini ialah diterbitkan. Terbitkan, betul? Okey. Okey, sekarang berbayar. Berapa kita dapat duit? Dapat duit mesti duit debit ialah akaun bank. Okey, bila dapat duit? Cuba tengok balik. Dapat duit ialah pada 28 Februari. Berapa nilai dia? Kita dapat 11,500 share. Kali dengan 50% dapatlah RM 5,750,000. Alright, bila? Februari 28. Februari 28. Okey, jadi tulis sini 2019. Februari 28. Okey, nak tulis apa? Permohonan share biasa. Okey, berapa permohonan share biasa? 5 juta? Okey, betul. Okey, 5,750,000 masuk dalam permohonan 2019 Februari 28. Okey, tulis apa? Bank. Okey, 5,750,000. Okey, kenapa tak imbang? Sebab ada wang lebih yang dia pulang. Ini kalau berlaku macam ni, kalau ada wang lebih yang dia pulangkan. Kalau tak ada, dia standard macam biasa saja. Alright, okey. Jadi berapa nak dipulangkan kita dah tahu. Bila tadi dipulangkan ialah pada 16 Mac. Berapa pulang? 1,250,000. Jadi pulang mesti kita mulakan dekat bank. Bank dekat mana? Kredit dah pulang biar kita faham. Senang. Jadi bila benar? Mei 16 Betul? Okey, tulis apa? Permohonan share biasa. Mac ke Mei? Mac 16 Ya. Okey, Mac 16. Permohonan share biasa berapa nilai dia? 1,250,000. Okey, lepas tu nak masuk mana? Masuk permohonan lah. Permohonan debit. Okey, kena kecilkan sikit lah. Kena kecilkan sikit sebab tak cukup ruang. Mac 16. Tulis apa? Bank. Berapa juta? 1,250,000. Okey, nak dapatkan soalan macam ni memang susah belajar. Cari kat buku-buku pun susah nak dapat wang lebih ada pulangkan jadi yang ini cikgu bekalkan untuk awak lah. Jadi terus masukkan berapa juta? 5,750,000. Okey, 5,750,000 imbang. Ini dah imbang lah. Permohonan mesti imbang. Yang lain tak payah imbang. Biar saja. Okey, selesai. Okey, berikut. Boleh. Okey, ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada Okey, alright. Cikgu open dulu. Siapa nak tanya-tanya, jangan malu sebelum cikgu beralih tempat lain. Yep. Tadi cikgu dah terangkan tadi. Wang lebihan dia pulang kan? Yang ni kita terbitkan adalah 9 juta. Kali dengan harga dia 50 sen kita dapat terbitkan ialah 4,500,000. Betul? Okey, pada tarikh tutup permohonan
kita dapat orang nak beli saham kita banyak. Banyak dia nak beli. Iaitu berapa orang nak beli? Orang nak beli saham kita ialah 11,500,000. Share ni saham. Jadi tukarkan bentuk RM dulu. Jadi berapa harga dia? Harga dia 50 sen. Jadi berapa dapat jumlah dia? Jumlah kita dapat keseluruhan duit ialah 5,750,000. Okey, jadi pelajar kita nak jual 9 juta je. Kita tak nak jual 11 juta. Betul? Jadi dah terlebih. Duit kita terlebih. Berapa terlebih? Warna hijau tolak warna kuning. Berapa dapat jawapan? Jawapannya adalah 1,250,000. Itulah jawapan dia. Ini adalah wang lebihan dia pulangkan. Okey? Alright? Okey, selesai. Okey, lagi nak tanya? Siapa lagi nak tanya? Tanya? Kalau tak, cikgu pergi masuk yang terakhir, yang berikutnya. Boleh? Okey, kalau dah boleh, last. Okey, pelajar. Jadi, pelajar tengok balik journal. Okey, pelajar, journal. Kalau boleh ingat, ledger, journal mesti boleh ingat. Kenapa? Step yang pertama. Sama. Step pertama apa step pertama? Step pertama dia. Yang pertama ialah permohonan share biasa. Masukkan share biasa berapa? Share biasa. Tulis biasa je lah. Cukup berapa nilai. Semua nombor modal diterbitkan. Lepas tu kredit apa? Modal. Share biasa. Lepas tu debit bank. Kredit apa? Permohonan share biasa. Itu je. Semua nombor sama. Kalau ada wang lebih anda pulangkan, ada 3. Kalau ada wang lebih anda pulangkan lah. Kalau tak adalah. Ada 2 je. Okey, selesai. Okey, yang ketiga. Last. Ialah PKK. Okey, PKK pelajar nampak macam mudah je. PKK tak ada ABS, tak ada. Pelajar belajar. Ini saja ringkas. Pelajar seperti yang kita buat. Kalau sebut PKK, ini saja. Okey, tarikh mesti tulis. Bahawa nama syarikat mesti tulis. Nama syarikat mesti tulis. Tarikh tulis PKK. Tak buat ni salah. Jawapan awak salah. Tak lengkap. Belajar Okey. Yang paling penting ialah ini. Equity pemilik. Mesti tulis. Tak tulis pelajar. Tak tulis equity pemilik. Yang lain semua betul. Yang bawah semua betul. Equity pemilik ni terlupa tulis. Terlupa, maka awak kosong terus kat sini. Faham pelajar? Sebab apa? Kenapa kosong? Sebab dalam PKK banyak kategori. Ada ABS, ada AS, ada LS, ada LPS. Betul? Tak tahu awak nak masuk modal dekat mana. Jadi dianggap tak ada rumah, jadi kosong. Jadi kena tulis equity pemilik. Boleh Wajib. Buatlah catatan macam mana pun. Okey, equity pemilik mesti tulis. Ni kena ada disiplin dia. Disiplin. Okey, tu kena tulis apa? Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Mesti tulis penuh macam ni. Tulis modal diterbitkan je salah. Tulis salah, modal diterbitkan salah, bawah ni pun dikira salah. Itu yang susah sikit. Sebab apa? Dia senang. Tapi bila pelajar dia tak nak, dia nak ikut disiplin. Format seperti penjata kewangan, pembentangan penjata kewangan. Jadi kena betul-betul. Okey, habis. Okey, lagi pelajar lepas tu nak buat apa? Okey, kena tulis ni pelajar. Modal diterbitkan dan bayar. Jangan buat macam kita buat yang pengiraan. Unit kali dengan harga. Tak boleh. Pelajar kena tulis ni. Disiplin dia apa? Tulis unit. Tulis unit dulu. Berapa unit? Tulis unit. Okey, lepas tu baru tulis apa? Unit share biasa. Kena tulis unit share biasa. Okey, kalau untuk share taman, unit 600. 600 ni mesti ada bersama-sama. Ni adalah apa? Dividen. Sebab apa? Dividen dia telah dijanjikan. Mesti tulis. Semua untuk share taman memang telah dijanjikan dividen. Mesti ada. Tertinggal 6%, tertinggal 8%, tertinggal 10% yang dinyatakan dalam soalan, jawapan awak untuk share taman salah. Alright? Itu disiplin dia. Tak boleh buat cikgu jawapan 25 juta. Boleh tak saya buat contoh jawapan dia kita buatlah 10 juta, 100 juta kali dengan berapa ni? Dapat 40 sen kali dengan 25 sen. Contoh 25 sen. 25 sen tak saya rasa 1 juta. 1 juta okey kali dengan 25 sen. Cikgu dapat juga ni jawapan. Dapat, tapi tak nak, bukan nak kira dapat tak dapat. Pengiraan kita dah belajar yang kat atas. Ini dia nak ikut format disiplin. Format penjata kewangan. Jadi pelajar kena ingat, kena akur dengan ni. Okey, selesai. Okey, isu lain apa? Cikgu, kalau saya nak tertukar boleh tak? Saya ketahuan saya letak atas, saya biasa letak bawah. Boleh, tak ada masalah. Tapi format kena jaga. Itu saja. Okey, ada nak tanya apa-apa? Boleh? Okey, kita cuba tengok soalan. Soalan apa yang suruh buat? Soalan berapa? Ada tak soalan? Cuba tengok 1 hingga nombor 6 ada tak suruh buat PKK? Ada tak? Soalan 4 4. Kita tengok soalan 4. Okey, soalan 4 kita dah tahu dah. Jadi rujuk mana? Semua rujuk modal diterbitkan cerita yang sama.
Jangan tengok modal ni apa, modal diterbitkan, modal dividen ke tak nak, modal berdaftar tak nak. Semua rujuk modal diterbitkan. Waktu modal diterbitkan sangat penting. Jadi berapa unit untuk modal diterbitkan? 3,500,000. Berapa harga dia? Harga dia berapa sen? 50 sen. Itu yang kita masukkan. Okay? Alright. Jadi pelajar terus masukkan dalam PKK kita. Okay, cikgu dah bantu awak, dah masukkan. Senang dah ni. Bila tarikh dia? 31 Disember 2019. Okay, 2019. Okay, equity pemilik mesti tulis. Okay, lepas tu nak tulis apa? Modal Modal diterbitkan dan berbayar penuh. dan berbayar penuh. Bagus. Kena tulis penuh. Okay, alright. Nanti gariskan lah. Okay, alright. Okay, jadi cikgu ada satu saham je. Satu saham letak satu saham je. Okay, jadi untuk share keutamaan. Berapa share keutamaan? Share biasa tadi. Share biasa berapa nilai dia? Tolong cikgu, berapa juta? 3,500 unit. Berapa? 3,500 unit. 3,500 unit. Unit apa? Share? Share biasa. Share biasa. Itu je. Jangan pandai-pandai letak harga. Tak nak letak harga. Okey, jawapan setelah kali apa? Rujuk modal diterbitkan. Berapa modal diterbitkan kita? Debitkan ialah 1,750,000. Terus 1,750,000. Habis. Okay, alright. Okay, ada siapa nak tanya? Cikgu, Ha, kalau dia ada share keutamaan, ada share tak? Letak bawah. Share keutamaan. Share keutamaan dia ada peratus, jangan lupa. Okay? Letak bawah. Kalau ni, yang ni ada tak? Ada share biasa, share keutamaan ada tak? Tak ada. Tak ada lah. Habis sampai sini je lah. Tak ada. Tak ada sampai sini. Boleh? Okay, ada nak tanya? Siapa nak tanya? Okay, kalau tak kita lengkapkan soalan. Okay, 4 habis. Kita lengkapkan soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, soalan 5 ada tak dia nak? Oh, tak ada. Soalan 6, 5 ada. 5 ada dia nak. 5 ada. Okay, 5 ada. Okay, terus letak. Ni kenapa ni? Cikgu dah terpadam-padam ni. Okay, alright. Okay, letakkan nama syarikat dia. Syarikat apa tu? Syarikat Lili Berhad. Tuliskan syarikat Lili Berhad. Okay, bila tarikh? 31 Disember 2019. Betul tak? Okay, equity pemilik. Nak tulis apa? Modal diterbitkan Modal diterbitkan dan berbayar penuh. dan berbayar penuh. Okey, dan berbayar penuh. Habis. Okey, nak masukkan apa? Masukkan nilai share. Berapa share dia? Okey, walaupun akaun dia banyak sikit detail, tapi kita nak ambil terbit terus. Berapa terbit kita? 4 juta. Betul? 4 juta. 4 juta. Berapa harga dia? RM1 kan? Jadi teruslah 4 juta. Okey, betul. Unit apa? Unit share biasa. Share biasa. Okey, jawapan terus 4 juta. 4 juta. Okey, dah benar. Ingat kat sini tak boleh kali dengan RM RM1, tak boleh. Tak nak. Dulu format dulu je. Kalau tengok buku-buku lama, dia kena tulis harga dia berapa. Kat sini tak payah. Format baru tak perlu. Okey, ada nak tanya lagi? Boleh kot? Ada je. Okey, boleh. Okey, jadi yang ini kita tengok yang ini pula. Ada tak ini? Ada juga. Biar kita lengkapkan lah. Kalau tak nanti terganga-ganga ni tak siap-siap juga ni. Okey, jadi kita lengkapkan. Okey, di berapa kita terbitkan ni? Okey, tadi tutup ialah 31 Disember. Okey, jadi masukkan. Okey, siapa nama syarikat dia ni? Syarikat Savani Berhad. Syarikat Savani Berhad. Okey, tarikh bila? 31 Disember 2019. Okey, equity pemilik wajib tulis. Jangan lupa.
Lepas tu baru lengkapkan tulis apa? Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. Berapa unit tadi? Share biasa saja ada. Berapa unit? Tengok soalan. $9 juta. Unit share biasa. Okey, berapa? Harga dia berapa tadi? RM4,500,000. Okey, RM4,500,000. Okey, kita rujuk balik yang ni. Berapa harga dia ni? RM4,500,000. Ikut harga modal diterbitkan. Jadi pelajar, jangan letak harga 50 sen, tak nak. Terus letak RM dia berapa? RM4,500,000. Habis. Okey, ada nak tanya apa-apa? Senang? Okey, jadi pelajar topik ni perlu jaga apa? Satu, pengiraan kena pandai. Kedua, kena pandai apa? Ledger. Pandai ledger mesti pandai jurnal. Ketiga ialah apa? PKK. Settle. Habis. Itu je pelajar. Dalam syarikat berat itu je skop dia. Okey, tiga-tiga tadi cikgu cakap tadi boleh tak? Boleh kuasai tak tadi? Pengiraan boleh tak? Pengiraan ada berapa step tadi? Ulang balik, pengiraan ada berapa step? Pelajar, pengiraan ada berapa step? Pelajar ingat tak pengiraan? Untuk nak buat tadi pengiraan ada berapa? Ada 5. 5. Ada 5. Modal berdaftar ataupun modal dibenarkan. Kedua, modal apa? Diterbitkan dan berbayar, betul? Ketiga, modal belum diterbitkan. Keempat, dividen interim. Kelima, dividen akhir. Itu 5 step yang pelajar kena tahu. Betul? Cuma bonus soalan ni yang cikgu nak kebatkan soalan tu, cikgu letak wang lebih yang dipulangkan. Boleh pelajar? Okey. Lepas tu pelajar yang kedua, buat apa? Ledger. Ledger ada berapa step? Biasa asasnya ada 2 je. Betul? Apa transaksi dia? Debit permohonan, kredit modal. Itu yang pertama. Kedua apa? Dapat duit, debit bank, kredit permohonan. Itu je. Kalau ada wang lebih yang pulang, tambah lagi 1. Okey, yang ketiga apa dia? PKK. Sebut je PKK, nak masuk apa? Equity pemilik saja. Lain tak payah masuk. Itu yang seperti depan kita. Okey, selesai yang itu. Okey, ada nak tanya apa pula? Okey, faham? Okey, kalau faham kita terus berikutnya soalan. Okey pelajar. Cikgu pilih soalan buku teknik sebab soalan buku teknik bagus. Bagus. Jadi pelajar yang mungkin dah buat dengan cikgu, tak apa, repeat balik. Siapa yang belum buat dengan cikgu, belum belajar lagi kat sekolah, tak apa. Nanti pelajar dekat sekolah, pelajar boleh bantu lagi. Cikgu mungkin ada kaedah yang lebih mudah ke, awak rasa, awak fikir kaedah yang mudah, cikgu. Rasanya terang yang ini saya buat macam ni, cikgu. Dapat jawapan juga. Macam tu. Jangan cakap, cikgu ajar, awak terus buka mic. Cikgu, jawapan cikgu salah. Jangan macam tu pelajar. Tak boleh. Pelajar, kena cakap, cikgu, saya dah cuba buat jawapan ni. Ini jawapan saya macam ni, cikgu. Saya buat macam ni, jawapan saya macam ni, lebih cepat, cikgu. Beritahu. Nanti cikgu awak, okey, bagus. Itu antaranya lah. Boleh pelajar, Okey, jadi pelajar, kita tengok soalan nombor 7. Okey, sekali lalu kita buat. Okey, syarikat berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan hartanah. Pada 16 Januari 2017, syarikat telah menerbitkan, dia dah beritahu dah, terbit. Okey, 2,600,000 share keutamaan pada harga RM1 dan 3 juta share biasa pada harga RM50. Okey, kat sini ada 2 share. Okey, kepada orang awam. Semua share telah dilanggar dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan. Okey, semua bayar. Dia dah jual, semua dapat duit. Okey, pada 31 Julai 2017, syarikat telah memutuskan untuk bayar dividen interim. Okey, dia dah sebut dah dividen interim. Okey, 600 share keutamaan, share biasa adalah 3%. Okey, pada 31 Disember 2017, Lembaga Pengarah telah memutuskan pembayaran dividen akhir. Okey, ini dah disebut dividen akhir. 6% untuk share keutamaan, share biasa ialah untuk 5%. Okey, soalan nak apa? Dia tak nak modal dibenarkan, tak nak. Dia tak nak modal diterbitkan, tak nak. Modal belum terbit, tak nak. Dia terus suruh kira dividen. Okey, boleh tak kirakan dividen? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Tapi nak kira dividen, kita mesti rujuk apa? Dividen mesti nak rujuk apa? Yes. Betul. Jadi pelajar, cikgu bagi ruang mesti buat juga modal diterbitkan. Cikgu dah bagi ruang kat sini. Okey, jadi pelajar terus buat sini. Nak tulis apa? Modal diterbitkan dan berbayar.
Okey, jadi pelajar kita cuba buat. Sebab apa? Sebab dividen nanti nak rujuk modal diterbitkan. Nanti terus buat jawapan je, nanti pelajar tak tahu yang mana kita dapat jawapan ni. Modal diterbitkan dan berbayar. Okey, alright. Okey, habis. Okey, yang pertama. Kita buat dulu. Share apa? Pelajar, cikgu tulis ringkas ya. Dah biasa jangan tulis ni. Soalan sebut share ketaman ke share biasa dulu? Tengok soalan. Soalan sebut share ketaman. Kita buat share ketaman. Okey, share ketaman. Berapa dia punya unit dia? 2 juta. Harga dia RM1. Jadi 2 juta. Okey, darab dengan RM RM1. Okey, dapat juta. Jawapan dia ialah RM 2 juta. Okey, 2 juta. Okey, selesai. Okey, untuk share biasa. Okey, berapa share biasa? Okey, 3 juta kali 50 sen. 3 juta kali 50 sen. Dapat apa? 1 juta 500 ribu. Betul? Okey, habis. Okey, jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, nak jumlah pun jumlahlah. Tak jumlah pun tak apa. Sebab apa? Soalan ni tak suruh buat. Dapat 3.500.000. Okey, alright. Okey, itu jawapan kita. Okey, ini tak ada markah. Sebab apa? Ini untuk bantu kita nak kira dividend interim. Tu je belajar Okey, jadi belajar terus kita buat. Okey, berapa dividend interim untuk share interim, iaitu share ketamaan ialah 6%, share biasa ialah 3%. Okey, jadi belajar share ketamaan. Dia dah kata berapa peratus? 6%. Okey. Share biasa ialah 3%. Betul? Okey, alright. Okey, jadi kita rujuk. Kalau peratus kali dengan apa? Unit. Kali dengan unit. RM. RM. Jangan lupa. Kali dengan RM. Okey, terus kali RM, 2 juta. Okey. Kalau share biasa, kali dengan RM juga. Okey, sekejap kali tempoh yang ni. Okey. Okey, cuma share biasa, share ketamaan je kali tempoh. Share biasa tak payah. Okey, share ketamaan. Cuba tengok tempoh dia. Bila tarikh tempoh. Okey, terbit dia berapa bulan? Bila dia bayar penuh? Dia bayar penuh, bila bayar penuh? Bayar penuh adalah pada 31 Januari. Jadi Januari tak payah kira. Start kira Februari. Bila dividen bayar? Julai. Okey, jadi pelajar ukur sini. Februari hingga Julai. Berapa bulan? 6. Jadi kena kali 6/12. Untuk apa? Share keutamaan saja. Untuk share keutamaan saja. Jadi kali dengan 6/12. Okey, kali 6/12. Berapa ribu? 60 ribu. 60 ribu tepat Okey, 60 ribu. Okey, betul. Okey. Untuk share biasa, terus kali. Berapa dapat? 4,500. 4,500 ke 45,000? 45,000. 45,000. Tengok betul-betul Okey. Alright, habis. Jumlahkan. Berapa jumlahkan dia? 105,000. Okey, 105,000. Okey, sama tak dengan jawapan? Ada tak jawapan kat atas? Ada. 60 dengan 45,000. Betul. Okey, selesai. Okey, boleh? Okey, untuk share biasa pula. Share biasa. Share dividen. Sorry, dividen akhir. Okey, dividen akhir pula. Baca soalan. Berapa dividen akhir? 6% juga sama. Dividen akhir ialah untuk dividen akhir untuk pemegang share biasa ialah 5%. 6% dengan 5%. Jadi ini kekal juga 6% sebab dah janji dah 6%. Ini berapa peratus? 5%. 5. Okey, jadi sama. Konsep dia kali apa? Kali dengan modal diterbitkan kat atas. Berapa nilai dia? RM 2 juta. 2 juta. Kali dengan tempoh. Okey, berapa tempoh dia? Okey, ukur. Cuba tengok ukur. Tarikh dia bila? Start daripada 31 Julai. Julai jangan kira, start bulan Ogos. Ogos sampai Disember. Berapa bulan belajar? Ogos sampai Disember. 5. 5 kali dengan 5/12. Jadi kena hati-hati. Boleh untuk apa? Share keutamaan je. Share biasa tak perlu. Alright. Okey, jadi pelajar terus kali 5/12. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 50,000. 50,000 tepat. Okey, 50,000 tepat. Okey. Habis. Lepas tu 5% kali juga modal dividen, modal diterbitkan juga sama. Lepas tu kita buat kat atas 1,500,000.
Okey, 1,500,000. Tak payah kali tempoh. Okey, berapa pelajar dapat? 75,000. 75,000. Okey, habis. 75,000. Okey, habis. Kalau kita jumlahkan 125,000. Betul? Okey, habis jawapan kita. Okey, sama tak jawapan kat atas? Sama. Okey, sama. Okey. Boleh buat? Boleh. Okey, ada lagi pelajar yang lain nak tanya? Ada nak tanya tak? Okey, soalan dia ni lah. Dia nak tanya itu dividen-dividen je lah kita buat. Jangan pula modal belum diterbitkan pun nak buat. Tak payah. Ikut soalan. Okey, cepat cikgu open soalan sebelum cikgu pergi tempat lain. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada belajar, kita cuba buat soalan kebat. Okey, ini soalan kebat dia. Soalan kebat. Alright. Okey, jadi kita tengok soalan Okey, belajar. Sekarang untuk sejak SPM 2017, pelajar 2017 kita gunakan satu Malaysia ni buku teks yang sama. Untuk pengetahuan pelajar untuk pengetahuan pelajar mungkin pelajar tak pernah jumpa buku teks lama. Buku teks lama dulu lain pelajar. Pantai Timur buku teks dia lain. Utara buku teks dia lain. Pelajar selatan buku teks dia lain. Berbeza-beza buku teks yang pelajar. Kandungan dia lebih kurang je kandungan, tapi penulisnya berbeza-beza. Jadi format buku teks tu berbeza-beza lah. Pelajar Okey, jadi pelajar sekarang dah diselaraskan. Buku teksnya sama je semua. Semua seluruh Malaysia sama. Okey, jadi pelajar soalan yang ke-8 ni pelajar. Soalan ke-8, soalan buku teks ni pelajar, soalan dia berbeza. Kenapa? Kita tengok dia ada bagi dalam bentuk keuntungan. Keuntungan dia bagi ni macam mana kita nak agihkan. Pelajar nak agihkan. Dia dah bagi keuntungan. Okey, baca soalan dulu. Pada 12 Januari 2014, syarikat Intan terpilih berhad menerbitkan 1,600,000 share keutamaan pada harga RM1 dan 500,000 share biasa pada harga RM2. Pada 26 Januari 2014, syarikat semua share diterbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh. Keuntungan syarikat untuk 4 tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 hingga 2017 adalah seperti ikut. Okey, dia dah bagi dah. 14, 16, 17, 18. 14, 16, 14, 15, 16, 17. Betul? Okey, alright. Okey, dia dah bagi. Hitung pembayaran dividen 6% share keutamaan dan pembayaran dividen share biasa. Dia nak hitungkan dividen saja. Dividen. Okey. Kita dah tahu dah. Dividen, siapa yang dapat dividen dulu? Saya nak tanya, siapa yang dapat dividen dulu? Pemegang share biasa ke pemegang share keutamaan? Ya. Yang tadi mula-mula cikgu dah ingatkan balik. Ingat tak yang tadi cikgu terangkan? Ini yang hari ni kita buat. Ini sangat penting. Dua perbezaan share biasa. Jadi sebut je dividen. Share biasa, dividen tidak tetap. Share keutamaan, dividen tetap. Sebab tu setiap soalan, dividen sebut je share keutamaan mesti ada peratus. Betul? Dividen. Okey, untuk pemegang share biasa, dividen dia adalah selepas saham share biasa, saham keutamaan. Manakala saham share keutamaan adalah terima dividen sebelum share biasa. Maksudnya apa? Share keutamaan akan dapat keuntungan dulu. Dividen dia dapat dulu. Barulah lebihan, baru dapat share biasa. Okey, manakala share biasa, tiada tonggakan. Kalau tahun ni rugi, tak dapat. Tapi kalau share keutamaan tahun ni rugi, tahun depan untung, tahun depan dia akan dapat 2 kali. Itu maksudnya. Alright? Okey, jadi pelajar berpandukan kita punya perbezaan ni yang sangat penting pelajar kena mendalami. Jadi pelajar nak faham lagi apa yang maksud dalam perbezaan ni, dia ada terjemahkan dalam jawapan kita. Okey, jadi pelajar kita buat. Okey, kita buat terus. Okey, jadi pelajar bila nak buat soalan ni pelajar kena tahu. Kita start soalan ni tahun berapa? Kita bermula untuk syarikat ni tahun berapa nak agihkan dividen? Bermula tahun berapa? Respon sikit. Bila tarikh dia? 2000 apa? Yes, 2014. Nampak tak tarik kat atas? Okey, situasi kat atas ni cerita 2014. Okey, tahun 2014 dia lain sikit. Kenapa? Sebab pelajar dia lain sikit pelajar. Sebab apa? Pelajar untuk share dia tarikh mesti ada. Dia ada tarikh. Kenapa tarikh dia? Sebab pelajar diterbitkan pelajar pada 26 Januari. Tahun lain kita tak risau. Sebab apa? Dia dah beli semua lain 2014. Jadi 2014 tu tak cukup setahun. 2015, 2016, 2017 dia cukup setahun. Tak ada masalah. Okey. Jadi untuk 2014 pelajar dia kita kan kira dividen. Dividen dia kita tahu. Share keutamaan berapa peratus? 6%. Betul? 6%. Okey. Dia dapat duit bila? Bila dapat duit? Dia dapat duit adalah diterbitkan dari langgan dan bayar penuh ialah 26 Januari. Okey, bila tarikh tutup akaun kita nak bagi dividen bila? Dividen akan diagihkan pada 31 Disember. 31 Disember. Jadi pelajar, kalau pelajar tengok tarikh, berapa lama pelajar? 26 Januari pergi 31 Disember.
Berapa bulan pelajar? Berapa bulan tempoh dia? 11. Jadi untuk share keutamaan kena kali dengan 11/12 untuk tahun 2014 saja. 2015 tak perlu sebab apa, dia dah balik pada 1 Januari pergi pada 31 Disember. 1 Januari akaun dia start ni semua dah 1 Januari setiap tahun 31 Disember. Ini sama. Tapi untuk 2014 je sebab dia baru terbitkan, dia terbit bila? 26 Januari sampai 31 Disember. Okey, jadi pelajar 26 Januari tak nak kira. Jadi kita start apa? Februari pergi Disember berapa bulan? 11 bulan. Jadi 11/12. Untuk 2015 dia setahun 12/12, tak payah kali tempoh. Okey, sekarang tujuan kita yang kita boleh tahu kiraan yang pertama ialah untuk dividen share keutamaan je. Share biasa kita tak boleh tahu dulu. Okey, jadi pelajar kita kirakan untuk 2014 untuk share keutamaan. Cikgu dah bagi ruang kat sini. Okey, kita tulis catat kat sini Okey, 2014. Tulis situ 2014. Okey, 2014. Okey, ini sebagai catatan je. Format dia tak perlu tapi kita buat sebagai rujukan kita senang. Okey. Dividen kita ada apa? Okey, kat sini tak ada dividen interim, terus dividen akhir saja. Okey, dividen apa? Share keutamaan 2014. Okey, berapa peratus dia kata? Setiap tahun dia dah janjikan 6%. Okey, kali dengan apa? Kalikan dengan modal diterbitkan. Okey, cuba tengok terbit. Berapa diterbitkan? Syarikat telah menerbitkan ialah 1 juta. Berapa harga dia? Harga dia adalah RM1. RM1. Jadi 1 juta kali dengan RM1? 1 juta. RM 1 juta. Okey, kali dengan tempoh. Berapa lama tempoh dia? 11/12. Okey, 11/12. Okey, cikgu tak juga ruang, cikgu buat kat bawah lah. Okey, berapa RM? Dividen setiap atau mulai tahun 2014. Berapa? RM55,000. Okey, RM55,000. Okey, selesai. Okey, bagi soalan yang ada berunsurkan keuntungan seperti ini, pelajar jawab mesti dalam kotak, mesti dalam berjadual. Okey, jadual macam mana? Inilah jadual dia. Format dia takkan bagi. Pelajar kena lakarkan seperti ini. Format dia tak bagi. Pelajar jangan harap dia bagi kotak. Tak, kotak ni memang cikgu dah sediakan. Dalam PEXA tak ada kotak ni, tak ada. Pelajar kena buat sendiri seperti cikgu buat. Tahun, keuntungan, share keutamaan, share biasa. Kenapa cikgu letak share keutamaan dulu? Sebab dividen akan diagihkan kepada share keutamaan dulu, baru share biasa. Okay, alright. Jadi cuba tengok cikgu buat. Okay, kita buat sama-sama Terus. Okay, tahun 2014. Keuntungan yang kita dapat, berapa keuntungan kita? RM85,000. Okay, jadi siapa nak bagi dulu? Mesti bagi pada share keutamaan dulu. Okey, share keutamaan kita dah tahu dividen dia adalah 6% setiap tahun. Jadi untuk 2014 kita dah kirakan sebab dia ada bulan tak cukup. Jadi jumlah dividen dia adalah RM55,000. Okey, cukup tak nak dapatkan RM55,000? Cikgu nak tanya, cukup tak? Cukup. Kita untung RM85,000, kita nak bagi share keutamaan RM55,000, cukup tak? Cukup. Okey, dia bagi. Okey, nak buat jalan kerja lagi tak? Tak payah, jalan kerja kita dah dekat atas dah tunjuk. Okey, cukup. Okey. Ada balance tak? Ada. Okey, balance siapa dapat? Barulah share biasa dapat. Sebab tu dalam perbezaan tadi, dividen akan diagihkan kepada share keutamaan dulu. Barulah selepas itu adalah apa? Share biasa. Jadi buatkan jalan kerja. Macam mana buat jalan kerja? RM85,000 tolak RM55,000. Kenapa kena buat jalan kerja? Kalau jawapan awak salah, dah tentu jawapan share biasa awak pun salah. Betul? Tapi disebabkan awak buat jalan kerja, share biasa akan dapat markah. Okey, jadi itu kalau jawapan awak salah lah. Kalau jawapan awak betul, terus betul lah. Okey, jadi berapa dapat jawapan dia? Tolong cikgu kira. RM30,000. Okey. Kalau pelajar tak nak tulis RM dekat bawah, pelajar siap-siap lah. Dekat atas tu pelajar tulis RM lah. Semua jawapan dia RM. Jawapan dia semua RM. Jadi tak payahlah tulis RM banyak-banyak kat bawah. Okey, alright, selesai. Okey, 2015 kita buat 2015. Berapa tarikh dia? 2015. Berapa keuntungan dia? RM40,000. Okey, jadi pelajar kita tulis tahun 2014, 2015. Berapa ribu tadi? RM40,000. Okey, pelajar. Setahun dia dapat berapa? Setahun. Berapa dapat? Jadi pelajar, okey, 2015 cikgu dah kata tadi tak payah kali tempoh sebab apa? Dia dah cukup, dah matang setahun.
Betul? Okey, kalau matang setahun, berapa untuk dividen share ketahuan? Boleh tak kita kirakan? Sekali lalu kat sini. Dividen share biasa. Share ketahuan. 600 kali dengan apa? RM 1 juta. Tak payah kali tempoh. Okey, berapa dapat? Dapat 60,000. Dapat 60,000. Okey, 60,000. Jadi 60,000. Okey, sekarang kita untung 40,000 je. Boleh tak dapat 60,000? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Jadi berapa dia boleh dapat? 40,000. Ya, maksimum yang dia boleh dapat ialah 40,000 saja. Tetapi share keutamaan berhak menerima tongkakan. Berapa tongkakan dia? Yang akan, maksudnya kita syarikat berhutang sementara lah dengan dia. Berapa tongkakan? 20,000. RM 20,000. RM 20,000. Ini tongkakan dia. Okey, tongkakan dia. Okey, tapi jawapan dia adalah 40,000. Tongkakan 20,000 tak tulis pun tak apa. Tapi itu untuk catatan kita senang. Okey, berapa untuk share biasa? Ada tak share biasa dapat? Tak dapat. Tak ada. Sebab apa? Semua share keutamaan dah bedal. Betul pelajar? Jadi nak tulis apa? Jangan tak tulis apa-apa. Kena tulis. Paling tidak boleh belajar boleh tulis dash pun betul. Dapat markah ni. Tulis dash dapat markah. Ataupun pelajar tulis apa? Kosong. Pun dapat markah. Dua-dua dapat markah. Jadi jangan tulis dua-dua lah. Satu je. Dash ataupun kosong. Itu je. Okey, habis. Okey, 2016. Kita patah balik 2016. Okey, berapa dividen dia? Berapa keuntungan dia? 90,000. 90,000 kat atas. Keuntungan dia 90,000. Okey, tulis 90,000. Okey. Setiap tahun share keutamaan mesti dapat berapa? Setiap tahun? Sama. 2016, 2015 sampai 2017 sama konsep dia. Dapat 60,000. Okey, tulis itu 60,000. Okey. Sekarang boleh tak dapat 60,000? tak boleh. Boleh tak? Boleh. Kita untung 90,000. Boleh tak dapat 60,000? Tak lebih. Boleh ke tak? Sama dengan 20,000 tu. Boleh tak? Satu-satu dulu. Jadi boleh tak dapat? Boleh. Berapa dapat? 60,000. Boleh dapat 60,000 setiap tahun. Betul? Okey. Sekarang tahun lepas ada hutang. Syarikat ada hutang. Hutang berapa? 20,000. Okey. Boleh tak dia bayar 20,000? Cukup tak? Boleh. Cukup. Jadi tambah lagi 20,000. Okey. Jadi berapa jumlah dia? 80,000. Okey. Jumlah dia 80,000. Okey. Ada balance lagi tak? Ada. Ada. Balance dia barulah share biasa dapat. Nampak tak? Nampak macam zalim sikit lah belajar. Zalim Okey. Ada siapa nak tanya tak? Siapa nak tanya terus tanya. Terus bercelah Jangan ni. Siapa nak tanya terus tanya je. Terus bercelah. Tak payah tunggu cikgu habis cakap. Okey. Jadi sini 90,000. Buat jam kerja tolak berapa? 80,000. Okey. Berapa dapat jawapan? 10,000. 10,000. Ini jawapan kita. Okey. Boleh? Boleh. Okey, habis. Okey, 2017. Okey, sekarang ada hutang lagi tak? Syarikat ada hutang dengan pemilik share keutamaan lagi tak? Tak ada. Tak ada, habis. Okey, alright. Okey, 2017. Berapa kita punya keuntungan? 110,000. 110,000. 110,000. Okey, 110,000. Okey, berapa? Berapa dia punya yang mesti dapat? 60,000. 60,000. Okey, 60,000. Tak payah buat jam kerja lagi. Kita dah buat jam kerja kat atas dah. Dah tunjuk dah. Okey, jadi pelajar ada balance? Ada. Berapa balance dia? 110,000. Tolak berapa? 60,000. Okey, berapa pelajar dapat? Dapat 50,000. Okey, selesai. Okey, ada nak tanya? Boleh ikut? Boleh. Boleh? Okey, alright. Okey, itu saja untuk jawapan ni. Untuk jawapan ni, ini saja. Ada tak jawapan kat situ? Kat atas tak ada bekalkan jawapan. Ada tak jawapan? Ada kan? Sama tak jawapan? Sama kan? Sama kan? Okey, alright. Okey, boleh tak? Boleh ikut tak? Okey, alright. Okey. Jadi soalan ni memang kurang. Kat mana-mana pun soalan ni kurang keluar pelajar. Bukan kurang keluar. Kurang koleksi soalan. Tapi soalan SPM pelajar. Kalau kita tengok balik soalan SPM, cikgu tunjukkan soalan SPM dia. Tak dengar?
Saya tak jelas. Iban, suara awak tak jelas. Dia kata soalan SPM 1 dan SPM 2 tak mau bincang ke? Oh, bincang. Boleh. Kita tengok siap. Sekejap. Cikgu nak tunjukkan soalan SPM kat sini. Cikgu nak tunjukkan je. Soalan SPM yang dah pernah keluar peksa. Sekejap cikgu tunjukkan. Mana syarikat berat? Okey, ni syarikat berat. Okey, ni SPM 2013. Okey, belajar. Sama. Dia bagi dalam bentuk apa? Keuntungan. Macam tadi kita buat. Okey, 2016. Oh, sama. Dia bagi keuntungan. Keuntungan. Banyak juga soalan keluar. 2013. Lepas tu 2020 dah keluar. Tahun lepas keluar. Belajar. Tahun lepas keluar. 2020. Tapi cikgu tak boleh tunjukkan soalan dia. Sebab soalan tu sulit tertutup. Okey. Alright. Dia pelajar yang ini, cikgu teruskan latihan kita. Okey. Kita tengok soalan ni. Pelajar. Sekali lalu. Okey. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi belajar. 10 minit. Okey, pelajar. Soalan ni, kita tengok apa yang dia nak. Dia nak apa? Hitung. Cikgu nak awak buat. Boleh tak buat? Boleh tak? Modal dibenarkan, diterbitkan, belum diterbitkan, dividen interim, dividen akhir. Boleh buat tak? Dah buat. Dah belajar kan? Dah. Boleh? Dah buat. Nanti awak cuba buat. Okey, yang kedua buat apa? Account. Betul? Kalau sebut account, buat ledger kan. Jangan buat journal. Kalau journal. Kalau account, ialah apa? Ledger. Okey, 3 permohonan. Permohonan apa? Akaun permohonan, akaun modal biasa dan juga akaun bank. Okey, yang keempat apa? Yang ketiga. Dia nak apa yang ketiga? Secara ringkas, 2 perbezaan. Okey, 2 perbezaan. Sebut 2 perbezaan, pelajar buat apa? Okey, kena pelajar kena buat jadual. Seperti perbezaan tadi, pelajar kena buat jadual seperti ini. Okey, buat kotak. Okey, selesai. Okey, explain 1. Cuba buat nanti share jawapan dengan cikgu. Okey. SPM 2. Okey, sama juga di kita, sama ayat dia sama je belajar SPM 2. Okey, belajar. Cuba belajar tengok. Dia nak apa? Modal diterbitkan. Boleh tak kirakan modal diterbitkan? Itu je. Boleh. Lepas tu nak buat apa? Account. Boleh tak buat account? Boleh. Rujuk pada jawapan nombor A tadi. Dah boleh. Okey, lepas tu apa? Hitung dividen. Dia nak dividen apa? Share keutamaan saja. Share biasa dia tak nak. Boleh? Share keutamaan mesti kali dengan apa? Tempoh. Jangan lupa. Okey, alright. Okey, belajar. Habis. Okey, nanti belajar buat. Okey, berikutnya Terengganu. Terengganu. Sama tak soalan Terengganu awak dengan saya ni? Macam lain sikit Lain kan? Sama. Sekejap. Cikgu buat. Sekejap Kita buat di satu lagi boleh tak belajar? Terengganu kita buat dulu boleh tak? Boleh. Sebab kita kurang buat latihan soalan bentuk jadual tadi, kita cuba buat. Boleh terlajak sikit 5 minit boleh Boleh. Takut dah penat ke apa ni Okey, jap cikgu cikgu nak tengok latihan cikgu jap. Cikgu nak ambil soalan sebenar jap. Sebab cikgu ada edit tarikh sikit. Okey, ini soalan Terengganu sama dengan cikgu. Okey, kita tengok sekali lalu. Okey. Okey, boleh baca kita baca terus. Sama kan soalannya? Sama tak? Tarikhnya sama tak? Sama kan? Sama. Okey, alright, kita tengok. Okey, syarikat karya berat ialah sebuah perniagaan hiasan dalaman. Modal perniagaan pada 1 Jun. Okey, dia start 1 Jun 1 Jun 2016 adalah seperti berikut. Okey, modal diterbitkan. Okey, modal diterbitkan 500,000 unit 6% share keutamaan RM2 seunit. 1 juta share biasa 1 unit. Okey, jadi pelajar modal dibenarkan. Okey, modal diterbitkan. Modal yang sangat penting dekat sini. Sebab apa? Dividen semua berdasarkan modal diterbitkan. Jadi jangan lupa modal diterbitkan. Okey, 300,000 untuk 6% share keutamaan RM2. Okey, 800,000 share biasa RM1 untuk setiap unit. Jadi pelajar kena tengok betul-betul. Bahagian keuntungan. Okey, keuntungan ada 4 tahun. Pelajar tengok keuntungan kita akan gigikan seperti biasa. Okey, sekarang isu dia untuk tahun pertama. Tahun pertama 2017. Okey, bila diterbitkan? Okey, kat sini pelajar bila diterbitkan. Tarikh tak ada. Jadi tarikh ni kita guna Jun 1 Jun. Bila tutup akaun?
Tutup akaun ialah 31 Julai. Okey, untuk soalan ni cukup tak akaun tempoh dia? Berapa lama ni tempoh dia? Cukup tak setahun? Pelajar, cukup tak setahun? Cukup. Jadi tak payah kali bulan. Yang ni tak payah kali bulan. Sebab apa? Dah cukup 12/12. Okey, dah cukup. Jadi pelajar, yang ni pelajar kita conteng dekat sini je lah. Okey, cukup. Jadi pelajar kita terus kali dekat sini. Okey, berapa modal diterbitkan? Okey, kali dulu modal diterbitkan. Okey, modal diterbitkan ialah 300,000. Kali dengan berapa harga dia? RM2. Okay. Berapa dapat jawapan dia? 600,000. 600,000. Okey, alright. Share biasa tak payah. Share tak manja. Kita perlu kira. 600,000. Okey, 600,000. Okey, berapa dividen dia? Setiap tahun berapa dapat dividen? 600. Kalau peratus kali dengan apa dividen? Peratus terus kali dengan 600,000. Betul? Okey, jadi pelajar terus terjemahkan dalam jawapan awak. Okey, buat kat sini. Okey, kat sini cikgu ada bagi ruang sikit. Jadi pelajar kita tuliskan ni soalan Terengganu. Okey, jadi pelajar soalan dia dividen untuk 2016 sampailah 2020 Betul? 2020. Okey, jadi berapa untuk share ketamaan dia? Dividen share ketamaan. Iaitu 600 kali dengan apa? 600,000. Tak payah. Tahun pertama ni tak ada tempoh tarikh. Tadi soalan buku teks lagi susah. Okey, jadi berapa pelajar dapat? 36,000. Okey, kenapa cikgu tak tadi cikgu kira tarikh, yang ni tak tarikh. Yang ni memang cikgu kira tarikh, tapi tarikh dia ialah dah cukup setahun. Tu je. Alright? Okey, jadi pelajar terus buat. Okey, tahun yang pertama 2016. Okey, berapa keuntungan dia? Tengok soalan keuntungan. Oh, 17 Ya. Okey, 2017. Tadi dia ikut tadi tutup akaun 17. Okey. Berapa keuntungan dia? 40,000. Okey, buat jawapan macam ni. Okey, berapa share keutamaan mesti dapat? Okey, kita mesti buat RM RM buat yang kat atas jadi senang sikit, tak payah buat ulang-ulang. Okey, jadi berapa dapat? 36,000. Okey, berapa share biasa? Dapat tak? Dapat. Jadi, ya, betul. 40,000 tolak 36,000. Okey, berapa dapat jawapan? 4,000. Okey, 4,000. Selesai. Okey, selesai habis. Ni yang pertama. Yang kedua. 2018. Okey, tolong cikgu berapa dapat? 32,000. Okey, setiap tahun mesti dapat berapa? 36,000. Cukup tak? Tak cukup. Jadi berapa dapat? 32,000. Okey, jadi ada tongkakan. Tongkakan ni sebagai catatan kita je. Berapa tongkakan kita? 4,000. 4,000. Okey, alright. Okey, untuk share biasa. Berapa dapat? Tak ada. Tak ada, kosong. Kosong. Okey, selesai. Okey, sampai sini faham tak? Siapa yang tak faham, siapa nak tanya? Faham tak setakat ni? Jangan malu. Siapa yang tak faham tanya. Boleh Okey, jadi pelajar cikgu terus masuknya 2019. Okey, berapa keuntungan? 48,000. Okey, 48,000. Berapa dia mesti dapat share keutamaan? 36,000. Okey. Ada boleh tambah dengan tunggakan? Boleh. Okey, tambah dengan 4,000. Okey, berapa dapat? 40,000. Okey, bagus 40,000. Ada lebihan lagi? Ada. Berapa lebihan? Okey, lebihan je jadi 48,000 tolak 40,000. Bagus. Okey, jadi berapa ni dapat nilai? 8,000. Selesai. Okey, alright. Okey, dan last kali. Tahun 2020. Berapa ribu? 60,000. Okey, 60,000. Berapa dia mesti dapat? 36 ke 32? 36,000. Setiap tahun ialah 36,000. Okey, dapatkan 36,000. Okey, 36,000. Okey, full stop. Tak ada tongkakan. Tongkakan semua dah selesai. Okey, kalaulah situasi dia
tonggakan dia, cikgu yang ini mampu bayar 2,000 je. Jadi tonggakan akan tambah lagi 2,000 kat sini. Faham tak pelajar? Jadi pelajar kena hati okey, alright. Jadi yang ni tonggakan dia bayar penuh lah. Okey, jadi pelajar akhirnya kat sini 60,000 tolak dengan 36,000. Barulah saya biasa dapat peluang dapat banyak sikit. Betul tak? Berapa ribu? 24,000. Okey, selesai. Okey, boleh tak soalan yang macam ni pula? Keuntungan dalam bentuk keuntungan. Boleh buat tak rasanya? Boleh kan? Jadi dapat 2 soalan ni, inilah soalan dia. Dah tak ada lah, pelajar buat lah, carilah soalan SPM macam mana ke, soalan apa. Skop pembelajaran untuk syarikat ini saja. Ini saja. Dulu masa saya belajar saya belajar selepas SPM, saya lanjutkan pelajaran. Topik ni memang saya suka. Topik ni saya suka. Alright. Okay, ada nak tanya apa tak lagi? Okay, boleh ngam-ngam lah. Lebih 10 minit, lebih 2 minit je lah. Okay, jadi pelajar. Jadi terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Pelajar tolong lengkapkan jawapan semuanya. Nanti share dalam grup lah. Tolong share dalam grup. Okay, jawapan. Lepas tu pelajar, okey, jadi kelas berikutnya, cikgu seperti yang cikgu cakap tadi, siapa yang termasuk lewat, pelajar untuk hari Jumaat ni cikgu nak cuba bimbing untuk kerja khusus. Cikgu nak bimbing. Boleh pelajar bimbing kerja khusus hari apa untuk sesi awal Ogos je kita nak buat. Boleh untuk sesi pertama hari Jumaat ni, sesi kedua hari Isnin. Kita sebolehnya nak tengok sampai mana urus negeri kita boleh buat. Okey, kita ke depan sikit nanti untuk perangan lebih faham. Boleh tak ni? Ada yang tak setuju tak? Mungkin ada yang tak setuju. Cikgu tak nak lah buat kerja khusus. Boleh? Okay. Alright. Jadi kita akan cuba buat. InsyaAllah. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih semua kerana join kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan selamat malam semua. Okay. Sama. Okay. Sama-sama semua. Yep.